nama, kelas dan kenapa nak join kenapa nak join benda ni, program ni. Boleh? Silakan. Ni Amin. Okay. Assalamualaikum, nama saya ni Amin Fikri bin Adnan. Saya kelas 1 Ketubi. Saya masuk program ni untuk dapat pengalaman lah. Okay, terima kasih. Seterusnya Naufal Hakim. Nama saya Naufal Hakim bin Ahmad Muzani. Saya kelas 2 Maliki. Saya masuk ni saya nak cabar diri saya je. Wah, bagus-bagus cabar diri. Out of comfort zone kan. Okay, seterusnya Khairi. Dengar. Ana Khairin daripada kelas 2 Hassan. Ana join sebab nak praktiskan diri Ana untuk bercakap depan orang. Bagus-bagus. Okay, seterusnya sorry kalau salah sebut tapi Bazli. Oh, Bazli. Nama saya Bazli, saya dari Dua Maliki. Saya dari tahun 1 belajar kat sekolah Amin Gombak. Saya join ni sebab saya memang suka ikut program. Bagus-bagus. Aktif Okay, seterusnya kita ada Insyirah. Insyirah boleh buka kamera dan unmute untuk perkenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Nama Ana Insyirah Binti Rosan, boleh panggil Inshi. Ana dari kelas 2 Usman. Tujuan Ana masuk kongres ni sebab Ana memang minat something yang bercakap macam ni. Oh, bagus. Okay, menarik. Alright, seterusnya kita ada Muhammad Akbar. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum, nama Ana Muhammad Akbar. Ana daripada kelas 2 Usman. Ana masuk program ni sebab nak belajar untuk bercakap di halayak ramai. Wah, bagusnya. Dulu I pun join program ni sebab macam ni lah. Sebab nak try bercakap nak sabar diri semua. Bagus, semua ada. Maksudnya semua memang dah ada wawasan dan tujuan niat kenapa kita nak masuk program kan. Okay, seterusnya boleh buka mic Najmi Hakim, perkenalkan diri. Assalamualaikum, nama Ana Najmi Hakim. Ana dari kelas 2 Uthman. Ana ada program ini untuk dapat pengalaman baru serta mengisi masa lapang. Bagus. Tengah-tengah cuti kan, tengah tak buat apa, sambil tunggu sekolah nak buka, kita isi masa lapang dulu. Okay, seterusnya kita ada Anis Solehah Azhari. Assalamualaikum, nama Ana Anis Solehah daripada kelas 1 Kutubi. Tujuan Ana masuk pertama sebab Ana minat dengan contoh usul yang diberikan. Dengan hari pun form 1 tak pernah masuk, saya nak try masuk. Usul tu memang kita orang buat khas untuk untuk para peserta. Memang kita orang buat supaya dia memang nampak menarik. Okay, seterusnya Nur Fatin Nadira. Nur Fatin Nadira boleh buka mikrofon, boleh buka video, boleh buka kamera. Cikgu, saya nak buat boleh buka mic. Saya kejap. Nak buat susu kejap. Nur Fatin Nadira, boleh buka mikrofon dan kamera. Mic sahaja. Boleh buka mic je. Tadi tak kat situ, Fatin Nadira? Ada. Okay. Dari kelas 1 Ibn Arabi. Ana masuk program ni sebab
Ana satu kita masuk buku apa-apa. Okey. Okey, so seterusnya kita ada Hajar memang tak boleh dengar Dah Hajar boleh. boleh? Dah boleh? Dah Okey. boleh. Sorry. Perkenalkan diri Hajar. Nama Ana Siti Hajar. Okay, so kena beritahu minti ke? Kena beritahu minti ke? Boleh je, tak kisah. Tak kisah. Nama Ana Siti Hajar. Kena bagi tujuan kan? Okay, so Ana masuk debat ni. Sebenarnya ni sebab nak cari lah kalau lah ada bakat berdebat kan. And lagi satu sebabkan dah lama macam tak bagi talk apa semua. Ataupun macam yelah dah lama tak cakap kat depan. So yelah untuk mengasah balik bakat-bakat tu lah. Bagus-bagus. Untuk asal balik kan bakat-bakat tu. Okay. Apa dia? Okay, so seterusnya. Okay, so Amal. Amal. Last, Amal. Perkenalkan diri. Assalamualaikum. Ana Amal Hasanah dari Satu Kutubi. Ana masuk ni sebab Ana nak asahkan lagi skill bercakap Ana. Okay, insyaAllah semua dah ada matlamat yang jelas kan. So hari ni kita bengkel, kita belajar banyak-banyak. Esok lusa nanti bila kita dah nak start kongres, kita boleh untuk applykan balik apa yang kita belajar hari ni. Boleh semua? Okay, so kita dah nak start dah program kita. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita mulakan bengkel kita hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Okay. Mencari timba si anak dara di bawah pohon sarang tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Selamat datang diucapkan kepada semua peserta Kongres Tunas Al-Amin 2020 buat julung kalinya. Sebagai pembukaan sesi bengkel kita pada hari ini, majlis dimulakan dengan tayangan video ucapan alu-aluan daripada Puan Alia binti Mat Nazir, merangkap Pengetua Sekolah Menengah Islam Al-Amin Gombak. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan tahniah kepada Barisan EJK atas penganjuran Kongres Tunas Al-Amin yang buat julung kalinya kita laksanakan di peringkat Sekolah Al-Amin Gombak. Tahniah juga buat para peserta yang terdiri daripada pelajar tingkatan 1 dan 2 kerana berani menyambut cabaran untuk berdiskusi secara ilmiah. Kongres ini berobjektifkan untuk melahirkan pelajar yang berani menyampaikan pendapat dan pandangan secara kritis dan berobjektif mengenai sesuatu isu yang berlaku di sekolah. Mudah-mudahan kita mampu membina pelajar-pelajar yang cakna dan ambil peduli hal-hal di sekolah maupun isu-isu di luar. Pada masa yang sama, diharapkan kongres ini dapat membantu meningkatkan lagi proses kematangan kita dalam berfikir secara kritis. Kekangan beraktiviti kerana pandemik bukanlah menjadi penghalang untuk kita terus meneru ke dunia baru. Semoga kongres ini memberikan 1001 pengalaman dan kenangan yang baik serta membantu meningkatkan nilai diri antum untuk menjadi pemimpin soleh wal muslim pada masa akan datang. Cikgu akhiri ucapan ini dengan selamat berkongres. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Alia atas ucapan serta dorongan yang disampaikan sebentar tadi. Besar harapan pengetua sekolah kita ya. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput moderator bengkel saudara Muhammad Haikal untuk memberikan taklimat program. Cuba ada suara, boleh dengar semua? Boleh saudara.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Bezal Rashid, selaku AJK aktiviti bagi program ini. Jadi saya akan menerangkan berkenaan dengan tentatif program, perjalanan program, seterusnya pembahagian kumpulan peserta. Jadi kita mulakan dengan tentatif program. Saya akan share screen. Minta host berikan saya untuk share screen. Haikal, tak boleh share ke? Tak boleh lagi. Sementara kita menunggu host share screen. Haikal, suara tak dengar lah kan? Tak dengar ke? Cubaan suara. Boleh dengar? Boleh, boleh. Boleh. Sementara host akan izinkan saya share screen. Overview ataupun secara keseluruhan program ini akan berlangsung selama 2 hari, iaitu pada 28 bulan 12 dan 29 yang merupakan hari Isnin dan Selasa minggu hadapan. Jadi program akan berlangsung selama daripada pada hari Isnin kita akan bermula pada pukul 10 dan berakhir pada pukul 1.40 petang. Dan pada hari Selasa pula kita akan mula pada pukul 10 juga dan berakhir pada pukul 2.30 insya-Allah. Okey. Jadi saya sudah pun share screen, semua boleh nampak kan? Ya, boleh. Jadi taklimat bingkil untuk Kongres Tunas Al-Amin 2020, okay, kita ada hashtag kita Tunas Tetap Bernas. Jadi kita teruskan dengan tentatif program. Tentatif program pada hari Isnin minggu hadapan, 28 bulan 12, kita akan mula pada pukul 10, tetapi persediaan peranti bagi semua peserta, kami menggalakkan semua peserta untuk sudah pun bersedia dengan peranti masing-masing pada pukul 9.30 pagi supaya mengelakkan masalah internet dan masalah keadaan peranti dan sebagainya. Jadi kita akan mula terus pada pukul 10 pagi pada hari Isnin, di mana semua peserta boleh untuk berkumpul, dan persediaan bagi ahli kumpulan 1 ini bermaksud di mana semua ahli kumpulan 1 sudah pun memasuki link Zoom yang akan diberi dan sudah pun mengetahui angka giliran percakapan masing-masing serta sudah pun test mic pada ketika itu, dan tepat 10 suku pagi hingga 11 suku akan berlangsungnya sidang pertama pada hari tersebut. Okay. Selepas sidang pertama, kita akan mengadakan persediaan pula bagi ahli kumpulan 2
Jadi persediaan ini sama je. Kita akan memastikan semua ahli kumpulan 2 ini sudah pun masuk dalam link Zoom serta mereka sudah pun test mic dan mengetahui giliran percakapan masing-masing. Dan sidang 2 akan berlangsung pada pukul 11.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Kemudian untuk persediaan ahli kumpulan 3 dan seterusnya, sidang 3 yang merupakan sidang terakhir bagi hari Isnin akan berlangsung pada pukul 12.40 hingga 1.40 petang. Jadi harapkan kita semua ambil catat tentang masa-masa ini. Seterusnya pada hari Selasa, keesokan harinya, sama saja kita akan menggalakkan semua peserta untuk bersedia dengan peranti masing-masing pada pukul 9.30 pagi, dan pada pukul 10 pagi kita akan terus membuat persediaan bagi ahli kumpulan 2, dan pada pukul 10 suku pagi hingga 11 suku pagi akan berlangsungnya sidang pertama pada hari tersebut. Dan seterusnya seperti biasa akan ada persediaan bagi kumpulan yang seterusnya, iaitu kumpulan 3, dan memastikan semua ahli kumpulan ada dalam link dan sudah pun bersedia untuk bercakap. Sidang 2 akan berlangsung pada 11.30 pagi hingga 12.30 tengah hari, dan pada sidang ketiga, iaitu sidang terakhir bagi program kita, akan berlangsung pada 12.40 hingga 1.40 petang. Dan hari Selasa ini ada lain sikit dengan hari Isnin, di mana kita akan ada majlis penutup. Jadi selepas sahaja sidang 3 itu habis, terus para peserta boleh untuk rehat sekejap dan solat Zuhur. Dan pada 1.50 kita beri masa lebih kurang 10 minit macam tu, kita beri masa kepada semua peserta untuk masuk balik ke dalam link Zoom. Dan tepat pada pukul 2 petang akan diadakan acara majlis penutup, di mana akan ada ucapan pengarah, seterusnya akan ada ucapan wakil juri, dan akhir sekali ada pengumuman 10 peserta terbaik serta pemenang undi popular, dan kita insya-Allah dijangkakan akan tutup kita punya program pada 2.30 petang. Jadi itu keseluruhan tentatif program kita. InsyaAllah setiap peserta akan diberi tentatif ini. Nanti saya akan masukkan dalam grup peserta di WhatsApp. Jadi kita bergerak pula kepada perjalanan kita punya program. Bagaimana kongres ini akan berlangsung. Kongres ini akan dibahagikan kepada 2 sesi. Yang sesi pertama ialah sesi substantif, ataupun kita boleh kenal dengan sesi setiap peserta ini akan diberikan masa untuk memberikan pendapat mereka masing-masing. Jadi setiap peserta akan diberi masa 5 minit diperuntukkan bagi setiap ahli kongres untuk bercakap. Tiada soalan atau pencerahan yang digunakan. Jadi contohnya saya sedang bercakap ketika sidang itu, peserta ahli lain tidak boleh untuk kacau saya sedang bercakap. Yang ketiga, peserta akan bercakap mengikuti giliran. Yang terakhir, peserta boleh untuk menyatakan apa-apa pendapat berkenaan usul yang dibincangkan. Jadi tiada pun paksaan ataupun apa-apa yang kita suruh peserta sokong ataupun membangkang, tak ada. Jadi apa-apa pendapat daripada peserta ahli kongres adalah dibuka untuk dicakapkan. Pada sesi selepas sahaja sesi pertama ini habis, sesi substantif, kita akan teruskan pula dengan sesi yang kedua, iaitu sesi open mic, di mana sesi ini merupakan sesi terbuka kepada semua peserta dalam sidang tersebut. Jadi mana-mana peserta boleh untuk meminta izin untuk bercakap dengan menggunakan fungsi raise hand. Kalau kita tahu dekat Zoom ni dia ada fungsi raise hand yang kita boleh tekan untuk notify moderator ataupun host untuk memberikan kita keizinan untuk bercakap.
Dan diharapkanlah sebab sesi open mic ni dia tak ada peruntukan masa setiap peserta macam sesi 1 tadi. Jadi peserta tidak bolehlah untuk membolut sehinggakan peserta lain tidak boleh bercakap. Janganlah kalau kita nak bercakap tu janganlah kita cakap sampai orang lain tak boleh langsung bercakap. Tak bolehlah macam tu kan. Jadi kita perlu untuk beri peluang kepada ahli kongres yang lain untuk menyatakan pendapat juga semasa sesi open mic ini. Jadi selesai sesi yang kedua, kita bergerak pada hari terakhir kita akan ada sesi penutup. Jadi selepas habis sidang ke-6 pada hari Selasa 29 hari bulan 12, kita akan adakan pengumuman bagi 10 peserta terbaik keseluruhan program dan juga pemenang undi popular yang kita akan laksanakan. Jadi itu untuk sesi penutup lah. Kita teruskan pula dengan skema kehakiman. Jadi bagaimana peserta ahli kongres ini nak dapat markah, bagaimana hakim-hakim akan melihat apa yang peserta buat. Jadi ada beberapa kriteria kita lihat di sini. Pertama ialah isi kandungan dan idea, di mana idea-idea yang kita menggalakkan, idea-idea yang bernas, yang baru dan logik. Jadi semua peserta digalakkan membawa idea-idea yang baru ini. Dan ini jika kita lihat percentage di bawah tu ialah sebanyak 50%. Jadi memang idea dan isi ahli peserta memang memainkan peranan yang sangat besar dalam mendapat markah. Yang keduanya adalah gaya percakapan bagi setiap peserta. Ia akan diambil kira sebanyak 30% daripada markah. Kita akan menilai dengan kelancaran percakapan serta lenggokan dan intonasi setiap peserta dalam menyatakan pendapat dalam sesi pertama dan sesi kedua. Dan diingatkan kepada semua peserta, percampuran bahasa akan ditolak markah lah. Bahasa rojak, jika kita cakap bahasa Melayu, kita memang sebolehnya kita ingin menetapkan bahasa Melayu sahaja boleh diguna pakai semasa kongres sedang berlangsung. Jadi diingatkanlah bahasa rojak amat tidak digalakkan untuk peserta guna. Dan terakhir sekali, sesi open mic yang merupakan sesi kedua kita tadi yang saya sudah terangkan, di mana sebanyak 20% akan diambil kira dan juri akan melihat partisipasi peserta dalam perbincangan. Jadi kita lihat sesi open mic ni ialah sesi terbuka kan yang saya ceritakan tadi, di mana peserta boleh untuk minta moderator untuk bercakap. Jadi semakin tinggi partisipasi peserta tersebut, semakin tinggilah markah yang akan diberikan oleh para juri. Jadi keseluruhan jumlah markah-markah ini dengan kriterianya ialah 100%. Jadi selesai bagi skema kehakiman. Jadi kita teruskan pula dengan syarat pertandingan. Kita ada pertandingan mesti ada syarat kan. Jadi insyaAllah tak banyak pun syarat ni. Pertamanya diharapkan semua peserta mestilah pakai pemakaian haruslah menepati syariah. Janganlah ada yang tak tepati syariah pula. Okey. Jadi yang kedua, mikrofon setiap peserta hendaklah ditutup ataupun mute ketika peserta lain sedang bercakap. Jadi masa peserta lain sedang pun memberikan pendapat masa sesi pertama, tidak bolehlah peserta lain untuk membuka mic sesuka hati. Yang ketiga adalah peserta hanya boleh membuka mikrofon jika dibenarkan oleh moderator. Jadi dalam setiap sidang nanti akan ada satu moderator dan moderator ini akan bertugas untuk memberi laluan. Sebelum peserta tu dijemput untuk bercakap, moderator akan serahkan dulu kepada peserta yang dibenarkanlah untuk bercakap. Yang keempat adalah kamera peserta haruslah dibuka sepanjang masa. Jadi saya tahu yang sekarang ni dalam bengkel ni tak semua peserta buka kamera, tak apa. Tapi nanti masa kongres 28 dan 29 hari bulan nanti diharapkan semua peserta tolonglah boleh buka kamera sepanjang masa kan.
Jadi yang kelima, seterusnya sebarang bentuk hinaan, makian, carutan adalah sama sekali dilarang dan tidak boleh digunakan oleh ahli kongres. Jadi ini memang kami tekankanlah bahagian ini. Diharapkan semua peserta boleh untuk mengikuti syarat yang kelima ini. Dan yang keenam, penggunaan dalil juga adalah tidak digunakan. Di mana penggunaan dalil kita tahulah dalil Al-Quran, hadis dan sebagainya. Diharapkan para peserta tidak menggunakan dalil-dalil daripada sumber tersebut. Seterusnya kita lihat kritikan terhadap kepribadian seseorang juga adalah dilarang. Jadi janganlah kita mengutuk sampai tahap mengutuk seseorang itu, kita mention nama dia. Seterusnya kita kritik dia kan. Okey, tak boleh begitu. Seterusnya, kelajuan internet ahli kongres haruslah sekurang-kurangnya 10 Mbps. Jadi ini macam mana kita nak tahu, nanti bolehlah setiap peserta ahli kongres tengok dekat website mana-mana untuk cek kelajuan internet masing-masing. Seterusnya adalah kedudukan kamera peserta hendaklah diposisikan supaya melihat daripada bahu hingga ke kepala peserta. Jadi ini untuk lihat dengan lebih jelaslah peserta kan. Seterusnya, jika ahli terputus ataupun terkeluar daripada sidang, ini peserta akan diberi masa 10 minit untuk masuk kembali ke dalam sidang. Jadi ada boleh untuk berlaku kes-kes di mana peserta sedang bercakap ataupun sedang dalam ahli kongres, dalam persidangan, tiba-tiba terkeluar daripada Zoom ni kan. Jadi tak apa, kita akan memberikan masa 10 minit kepada peserta tersebut untuk masuk kembali ke dalam link Zoom yang sudah pun diberikan. Seterusnya, jika peserta tidak masuk ke dalam sidang dari awal, 10 minit juga akan diberikan kepada peserta tersebut untuk segera masuk dalam sidang. Jadi boleh jugalah kita ingin elakkanlah seharusnya di mana peserta tidak pula mahu masuk ke dalam link Zoom yang sebenarnya sidang dia tapi dia tak nak masuk. Jadi 10 minit juga akan diberikan kepada mereka untuk masuk. Sekiranya lebih 10 minit akan moderator di bawah budi bicara moderator akan ambil tindakan yang sepatutnya. Dan terakhir sekali, keputusan juri adalah muktamad. Jadi kita harus mengikuti keputusan juri apabila mengumumkan 10 peserta terbaik serta pemenang bagi undi popular. Okey, jadi setakat ini ada apa-apa soalan ke? Okey, tak apa. Kita teruskan dengan pembahagian kumpulan. Pembahagian kumpulan ini adalah kumpulan 1. Kita semua ada 3 kumpulan. Di mana keseluruhan peserta akan ada sejumlah 18 orang peserta. Jadi dibahagikan dengan 3, setiap kumpulan akan ada 6 peserta. Jadi tidak mengapa, kita boleh lihat dulu senarai ini. Dan senarai ini juga akan diberikan kepada semua peserta di dalam WhatsApp group lah. Nanti saya akan berikan kepada semua peserta. Jadi kita boleh tengok dulu ahli kumpulan 1. Nama sebelah kumpulan 1 ni, nama Haikal ni, iaitu merupakan mentor bagi setiap kumpulan. Jadi jangan risau, setiap kumpulan anda semua akan ada satu mentor yang akan jaga. Jadi bolehlah dengan mentor tu nanti akan ada grup WhatsApp sendiri dengan mentor dan juga ahli kumpulannya. Jadi ahli-ahli kongres ini bolehlah untuk tanyakan soalan, tanyakan kalau tak faham usul ke, boleh tanya kepada mentor semua. Teruslah secara terus kepada mentor. Jadi mentor ni memang bertujuan untuk menolong para peserta supaya memudahkan lagi kerja para peserta untuk menyediakan bahan-bahan percakapan. Jadi baik, selepas pembahagian kumpulan ini, nanti saya akan berikan kepada WhatsApp group masing-masing. Kita teruskan dengan usul. Ya, pemberitahuan usul. Jadi usul pertama adalah bertemakan sukan dan gaya hidup sihat.
Saya bacalah sikit usulan. Usul pertama ini, situasinya Natasha seorang pelajar yang aktif bersukan dan sering mewakili sekolah dalam acara larian di peringkat daerah. Walaupun begitu, sewaktu karnival sukan dan permainan, Kasper, Natasha hanya digunakan untuk menyertai satu acara sahaja. Usulnya berbunyi, jika kami Majlis Sukan Pelajar MSP, kami akan mencadangkan untuk hanya membenarkan Natasha bertanding satu acara sahaja. Usul yang kedua adalah bertemakan ukhuwah dan hubungan senior junior. Ni saya anggap yang semua sudah tahulah usul ni. Memandangkan kami dah post di IG kami. Di mana situasinya adalah di Hogwarts, dalam cerita Harry Potter, setiap murid dibahagikan kepada 4 rumah dan menggabungkan setiap tingkatan. Merit dan demerit, setiap ahli rumah akan dikira sebagai nilai merit rumah. Rumah yang mendapat bilangan merit terkumpul yang tinggi akan mendapat anugerah rumah terbaik pada hujung tahun. Jadi usulnya, jika kami Jabatan Hal Ehwal Pelajar, kami akan memperkenalkan sistem ini di Al-Amin. Usul yang ketiga ialah bertemakan ciri-ciri pemimpin di Al-Amin. Jadi situasi ini adalah panjang sedikit, di mana situasinya Yusuf merupakan pelajar yang sering datang lambat, selekeh dan tidak memakai pakaian lengkap. Namun beliau amat berani dan berpengaruh dalam kalangan rakan sebaya maupun junior. Abdullah pula merupakan seorang pelajar yang bersopan santun, rajin menolong cikgu dan sering mendapat markah yang tinggi dalam periksa. Namun beliau seorang yang pendiam dan tidak berpengaruh dalam kalangan rakan sebaya junior. Jadi usul dia sebagai pelajar SMIAK, kami percaya Yusuf lebih layak menjadi pengawas sekolah berbanding Abdullah. Jadi ini antara contoh usul situasi yang akan diberikan kepada setiap peserta untuk dibincangkan dalam kongres nanti. Usul yang keempat juga ada. Ni usul yang keempat, kelima dan keenam ini lebih merupakan usul yang memerlukan kita semua untuk memikir dengan lebih lagi dan tiada situasi yang diberikan. Jadi usul keempat ini adalah bertemakan teknologi. Sebagai pelajar, kami percaya teknologi menyebabkan kami malas. Jadi ni sikit je usul dia, tapi banyak sebenarnya perkara yang kita boleh bincangkan. Usul yang kelima pula adalah bertemakan peranan kepimpinan pelajar. Usulnya berbunyi, jika kami Angkatan Dakwah dan Latihan Ummah Sekolah Andalus, kita semua kenal Andalus, kami akan mencadangkan kepimpinan pelajar diberikan kuasa memberi merit dan demerit demi melahirkan pelajar soleh wa muslih. Dan usul yang terakhir bagi kongres ini, usul keenam, iaitu bertemakan peranan kurikulum dan hobi. Di mana usulnya baru-baru ini terdapat lonjakan sokongan terhadap pengenalan isukan di sekolah. Namun terdapat kerisauan yang merasakan isukan ini sebenarnya memberikan kesan negatif kepada para pelajar. Jadi sebagai pelajar SMIAK, kami tetap inginkan isukan diperkenalkan sebagai salah sebuah aktiviti kurikulum di sekolah. Jadi itulah senarai usul yang akan dibincangkan sepanjang kongres ini berlangsung. Jadi sampai setakat ini saja saya punya keterangan. Saya mengharapkan semua boleh faham. Kalau tak faham, nanti akan diadakan sesi soal jawab di akhir hari ini. Saya serahkan pula kepada pengerusi majlis, saudari Anis. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Haikal atas penyampaian taklimat program sebentar tadi. Gula tebu, gula Melaka, kedua-duanya manis sahaja. Taklimat sudah disampaikan kepada peserta, kini debaran semakin terasa. Macam mana semua? Boleh ke? Semua faham? Nanti kita akan adakan Q&A dan kalau ada soalan boleh tanya waktu tu. Okay. Macam mana semua para peserta dah bersedia ke untuk kongres nanti? Kalau dah bersedia cakap, bukan mic cakap, saya sedia. Saya sedia. Bagus. Saya sedia 100%. Saya sedia. Bagus. Tu yang kita nak all the confidence. Saya sedia. Okay, bagus semua. Okay. Semua dah
take note usul tadi Kalau ada yang tak sempat untuk salin ke apa, nanti kami akan hantar kepada anda semua untuk tengok balik, dan kalau boleh kita dah boleh untuk fikir terus apa idea kita nak cakap nanti supaya senang nanti. Okey. Buat pengetahuan saudara dan saudari, simulasi kongres merupakan usaha para AJK Kongres Tunas Al-Amin untuk memberikan gambaran serta bayangan tentang bagaimana kongres ini akan berlangsung. Para peserta diminta untuk memberikan perhatian sepenuhnya dan digalakkan untuk membuat catatan bagi melicingkan program kita. Seterusnya, saya menjemput saudara Muhammad Naufal selaku moderator simulasi kongres untuk meneruskan simulasi kongres. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Baik, terima kasih saudari pengerusi majlis. Sebelum saya mulakan, boleh semua orang dengar suara saya? Jelas. Alright, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi dan juga para ahli kongres serta yang paling utama para penonton peserta Kongres Tunas Al-Amin 2020. Sebelum bermula, ingin untuk saya memperkenalkan sedikit tentang saya dan juga para ahli kongres yang hadir pada sesi hari ini. Nama saya ialah Muhammad Naufal bin Muhammad Hanifah, alumni Sekolah Menengah Islam Al-Amin Gombak. Baik, kita lihatkan dahulu senarai peserta untuk perbincangan simulasi kongres kita pada hari ini. Pertama sekali, insyaAllah kita akan adakan, kita ada saudara Salahuddin Yusof Al-Ayubi, pelajar tingkatan 3. Seterusnya kita ada saudara Munif Afifi, juga merupakan pelajar tingkatan 3. Seterusnya kita ada saudara Wasim Anwar. Kalau siapa yang tak kenal, beliau ni lah YDP bagi MPP sekolah. Seterusnya kita ada Iman Hazim, calon 19, juga merupakan setiausaha kalau tak silap bagi MPP. Dan juga saudara Haikal bin Zainal Rashid. Kalau siapa tak kenal, dia ni Amir Andalus bagi untuk sesi 2020. Okey, itu sedikit berkenaan dengan peserta untuk ahli kongres hari kita pada hari ini. Seterusnya kita bergerak kepada sedikit taklimat untuk pengetahuan semua. Seperti yang telah pun diceritakan oleh saudara Haikal, kongres ini akan dibahagikan kepada 2 sesi. Sesi pertama kita ada sesi substantif yang mana setiap peserta akan diberikan 5 minit untuk memberikan pendapat tentang usul yang diberikan. Sesi kedua pula kita ada sesi open mic ataupun sesi terbuka di mana semua peserta boleh untuk memulakan ataupun membincang tentang apa sahaja perkara pada waktu open mic itu. Dan moderator dan juga serta malah para peserta boleh untuk memberikan apa sahaja persoalan. Dan soalan itu akan diambil oleh moderator dan ditanyakan ataupun diajukan kepada para peserta ahli kongres. Baik, itu sedikit taklimat. Saya juga ingin menyebut dan memperingatkan setiap ahli kongres bahawa untuk menjaga tata tertib serta adab semasa berbahas, setiap bentuk hinaan, makian, carutan adalah sama sekali dilarang dan tidak boleh untuk digunakan oleh ahli kongres. Sekiranya perkara tersebut berlaku, tindakan akan diambil atas ahli kongres tersebut. Baik, tanpa membuangkan masa lagi, kita bergerak kepada pengumuman usul bagi kongres simulasi kongres kita pada hari ini. Usulnya ialah seperti berikut. Baik, ada kesilapan teknikal sikit. Baik, saya saya lampirkan usulnya di ruangan chat. Maka semua orang boleh untuk, patutnya ada slide kat sini tapi ada masalah teknikal sikit. So kita share dekat group chat, dekat chat box.
Baik, usulnya ialah Faris merupakan pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Islam Al-Amin Gombak. Setelah hampir setahun bersekolah, Faris mempunyai beberapa komentar dan cadangan berkenaan dengan sekolah dan juga pelajar. Walau bagaimanapun, apabila Faris bersuara, ramai yang memperlekehkan dengan mengatakan bahawa Faris ialah budak tingkatan 1 yang tak tahu apa-apa dan tak berpengalaman. Itulah situasi bagi usulnya. Usulnya ialah jika kami Faris, kami percaya kami tetap perlu bersuara. Maka dengan itu saya ingin menjemput saudara Salahuddin Yusof Al-Ayubi untuk memulakan sesi kongres kita pada hari ini. Persilakan saudara Salahuddin. Okay, Assalamualaikum. Tes semua dengar? Baik. Dengar. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salahuddin. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan hadirin sekalian. Jadi bila kita bercerita berkenaan dengan Faris, kita nak cakap adakah dia perlu bersuara ataupun tidak. Pada pendapat saya, Faris ni memang kita tak boleh nak nafi bahawa dia boleh untuk bersuara dan perlu untuk bersuara. Namun ada beberapa kerisauan ataupun ada beberapa masalah jika beliau ini bersuara. Tapi perkara yang kita perlu setuju adalah berkenaan dengan orang-orang yang memperlekehkan Faris. Bila kita tengok usul ataupun situasi, orang kata tingkatan 1 ini tidak ada pengetahuan ataupun apa-apa pengalaman. Sebenarnya perkara tersebut tidak benar. Kerana apabila pada peringkat tingkatan 1 dah mula ingin mengkritik atau beri pandangan berkenaan dengan isu sekolah, maka itu adalah perkara yang baharu dan perkara yang bukanlah boleh diperlekehkan. Tapi pada pandangan saya, masalah yang akan timbul jika Faris tetap bersuara, iaitu orang akan terus memperlekehkan ataupun mengecam beliau. Kerana kalau kita lihat keadaan semasa, orang pandang tingkatan 1 ini adalah tingkatan yang tak tahu apa-apa ataupun junior ataupun erti kata lain mentah katanya. Tapi masalahnya apabila orang meneruskan perkara tersebut, maka ia akan menyebabkan Faris ini hilang semangat. Perkara ini sebenarnya satu masalah besar lah. Contoh apabila Faris ingin berkata ataupun memberikan sebuah pendapat, kritikan dan sebagainya, bila orang mula memperlekehkan, ia ibarat orang tidak memberi satu motivasi ataupun sokongan terhadap Faris, maka ia akan menyebabkan Faris hilang semangat untuk bersuara dan sebagainya. Perkara ini sebenarnya satu perkara yang bahaya ataupun kerisauan lah daripada saya. Jadi oleh itu saya rasa Faris tidak perlu untuk bersuara disebabkan jikalaulah beliau tetap bersuara, akhirnya orang akan tetap memperlekehkan ataupun mengecam beliau, akhirnya semangat beliau sendiri akan jatuh. Itu daripada saya. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Salahuddin atas pandangan yang diberikan. Baik, pandangan tersebut. Maka saya teruskan dengan saudara Munif Afifi untuk melanjutkan lagi perbincangan kita pada hari ini. Silakan saudara Munif. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Apabila kita berbincang tentang Faris, sama ada beliau harus memberikan pendapat ataupun tidak, pada pendapat saya rasakan ini adalah satu perkara yang sangat sesuai, khususnya kepada adik-adik pelajar tingkatan 1 untuk memberikan pendapat mengenai sekolah. Kerana apa? Pertama, apabila kita memberikan Faris untuk memberikan pendapat, ia sebenarnya dapat memberikan pengalaman kepada Faris itu sendiri dalam menilai apakah masalah-masalah yang ada di sekolah. Dan apabila kita memberikan Faris pengalaman-pengalaman seperti ini, saya jangkakan apabila beliau sudah senior, contohnya 2 tahun yang akan datang, fikiran Faris ini akan menjadi lebih matang, sangat-sangat matang. Contohnya, mungkin pada tingkatan 1, adik-adik tingkatan 1 ini, kita hanya berbincang tentang contohnya masalah e-sport ataupun sebagainya, masalah e-sport ataupun masalah YDPA mana ataupun tidak. Tetapi, jikalau adik-adik sudah pun form 4, fikiran anda akan menjadi sangat-sangat kritis, dan inilah manfaat yang ada jika kita berikan Faris ini untuk bersuara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jika kalau
kita memberikan Faris ini berpeluang untuk bersuara, ia sebenarnya menjadi contoh kepada pelajar-pelajar tingkatan 1 yang lain. Kerana apa? Kerana mereka tahu ada pelajar-pelajar seperti mereka yang berani untuk memberikan pendapat kepada pelajar-pelajar yang lebih tua. Jadi apabila mereka melihat ada kawan seusia mereka untuk berkata, contohnya seperti anda, apabila melihat ada kawan-kawan, apabila melihat anda bercakap di khalayak ramai, mereka akan berfikir, kenapa tidak kami? Jadi ia sebenarnya merangsang satu batch anda untuk berfikir secara kritis. Jika kita hanya memberikan mungkin beberapa orang untuk bercakap, tetapi nilainya adalah lebih besar. Dan yang terakhir pula, saya ingin menjawab kerisauan Salahuddin. Iaitu beliau berkata yang apabila nanti Faris ini akan dikecam dan menyebabkan semangatnya jatuh. Tetapi pada hari ini kita perlu sedar satu benda. Semua pemimpin yang ada di dunia ini pada permulaannya mereka memang akan dikecam. Tetapi hasil daripada kecaman itu membentuk mereka menjadi pemimpin yang baik dan menyebabkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Jadi pada saya, akibat daripada kecaman-kecaman yang Faris ini alami ataupun mungkin akibat daripada kecaman itu membina semangat jati dirinya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Maka itu saja daripada saya, kembali kepada moderator. Bismillah, terima kasih. Saya ucapkan kepada saudara Munif. Terima kasih atas ucapan ataupun pandangan yang sangat bernas dibentangkan tadi. Seterusnya saya ingin menjemput saudara Muhammad Wasim Anwar untuk meneruskan lagi sesi diskusi kita dalam kongres ini. Dipersilakan saudara Wasim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dengar ya semua? Jelas? Okay, baik. Saya teruskan. Pada hari ini saya sebenarnya berfikiran dan berpendapat untuk menyokong tetapi tetap ada kerisauan yang ingin ditimbulkan pada hari ini. Jadi kalau kita tengok kembali apa yang dibagi tahu, apa yang dibincangkan oleh saudara Salahuddin adalah tentang beliau berkata sebenarnya ini adalah perkara yang baik, perkara yang membawa kepada kebaikan kerana komentar-komentar ini mampu membawa kebaikan pada sekolah dan ia mestilah bersebab. Dan saudara Munif juga bersetuju dengan apa yang dibincangkan dan beliau berkata Faris ini boleh menjadi ikon buat pelajar-pelajar lain, pelajar tingkatan 1 yang lain. Tetapi saya pada hari ini berpendapat, ya saya setuju dengan saudara Munif dan saudara Salahuddin, tetapi saya ada beberapa kerisauan yang ingin ditimbulkan. Yang pertama adalah tentang Faris ni mungkin boleh berisiko besar untuk dipinggirkan. Kerana apa? Kalau kita tengok yang dikatakan dalam usul pada hari ini, memang Faris ini sering diperlekehkan. Dan apa yang dikatakan oleh saudara Munif adalah pemimpin ini memang akan dikecam sewaktu awal-awalnya dan sebagainya. Tetapi kita perlu sedar dalam konteks Faris ni adalah budak tingkatan 1 dan budak yang dikira budak baharulah di dalam sekolah menengah yang baru masuk ke sekolah menengah, peringkat sekolah menengah. Jadi Faris ini sepatutnya perlulah ada kawan yang rapat, kawan rakan sebaya yang baik supaya dapat untuk mendorong, kerana rakan sebaya ini merupakan antara salah satu faktor yang boleh untuk membawa kepada kebaikan. Tetapi malangnya apabila Faris ini tetap memberikan komentar, Faris ini diperlekehkan, Faris ini dipinggirkan kerana beliau memberikan pendapat tetapi ada kawan-kawannya yang tidak berpuas hati, tidak bersetuju. Inilah sebenarnya mampu membawa kepada keburukan kepada Faris sendiri. Mungkin Faris ini tidak akan ada kawan kerana Faris memberikan pendapat, kawan-kawannya tidak meminggirkannya, dan inilah salah satu kerisauan yang saya ingin timbulkan pada hari ini kerana saya sedar tentang masalah yang berlaku pada Faris ini. Tetapi saya tetap akan sokong kepada Faris walaupun tetapi komentar-komentar yang diberikan mestilah bersebab, dan itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Wasim atas pandangan yang diberikan. Sungguh benar sekali idea saudara Wasim. Seterusnya saya teruskan kepada dengan menjemput saudara Iman Hazim, pelajar tingkatan 4 untuk meneruskan lagi sesi diskusi sesi kongres kita pada hari ini.
Bismillah. Tes boleh dengar suara saya? Dengar saudara. Boleh. Baik. Terima kasih Tuan Moderator. Tuan Moderator, ahli kongres, semua ahli kongres. Usul hari ini, jika kami Faris, kami percaya kami tetap perlu bersuara, saya menyokong usul ini atas beberapa sebab. Kerana bila kita menilai kembali info-info yang dapat dari usul ini, kita lihat bagaimana situasi di sekolah semia ini sekarang kita ada sebuah stigma. Stigma di mana pelajar tingkatan 1 ini tidak tahu apa-apa. Pelajar tingkatan 1 ini tidak berpengalaman. Dan mereka ini diperlekehkan apabila mereka cuba untuk bersuara, memberikan pandangan dan sebagainya. Ini adalah sebuah stigma. Dia bukanlah satu bentuk fakta pun. Jadi saya percaya Faris ini perlulah bersuara untuk mengubah stigma ini. Daripada stigma ini berleluasa. Bagaimana ia boleh untuk mengubah stigma? Sebelum ini tak ada pelajar tingkatan 1 yang berani memberikan pendapat, tak ada pelajar tingkatan 1 yang berani untuk bercakap. Bila ada seorang yang sudah berani bercakap, saya rasa dia boleh untuk menjadi idol ataupun model kepada pelajar-pelajar lain. Kenapa saya berkata hari ini kita perlukan pelajar-pelajar tingkatan 1 ini untuk bercakap? Kerana bila mereka bercakap, mereka perlulah untuk berfikir, untuk menilai sesuatu perkara itu, barulah mereka boleh bercakap. Bila mereka ini tidak bercakap, mereka akan berhenti menilai. Mereka akan berhenti berfikir. Dan apabila mereka berhenti berfikir, inilah yang akan menyebabkan masalah-masalah yang berlaku lah. Contohnya, mereka tak tahu ada dasar-dasar ataupun program-program yang memberikan kesan kepada mereka, kesan buruk dan sebagainya. Sebab itulah saya percaya Faris ini masih lagi perlu untuk memberikan pandangannya walaupun kita ada stigma di mana pelajar tingkatan 1 ini tidak berpengalaman dan tidak tahu apa-apa. Itu saya daripada saya Tuan Moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Iman atas pandangan yang diberikan tadi. Juga satu pandangan yang amat bernas diberikan oleh saudara Iman. Dengan itu saya menjemput saudara Haikal untuk meneruskan lagi perbincangan kita dalam sesi yang pertama ini. Dipersilakan saudara Haikal. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Saya melihatkan kepada tajuk perbincangan kita pada hari ini, ada beberapa yang saya risau, ada kerisauan tentang beberapa perkara. Saya ingin respon kepada saudara Munif yang apa yang beliau katakan sebentar tadi ialah berkenaan dengan pengalaman seseorang. Dan apabila bercerita tentang pengalaman, saya risau apabila Faris ini tetap bersuara, nanti boleh apabila beliau juga tiada pengalaman dalam memberikan pendapat ataupun mencadangkan sesuatu perkara di pihak atasan maupun bersuara kepada kawan-kawan Faris ni, takutnya nanti dia menggunakan cara yang salah apabila mereka ingin menyatakan apabila Faris ini bersuara. Jadi itulah yang bermain di minda saya. Bagaimana dengan kita tak ada pengalaman? Ya betul, mungkin kita nak dapat pengalaman tu kita kena melaksanakan perkara tersebut. Tetapi apabila bercerita berkenaan dengan bersuara ini, Faris perlu bersuara, boleh dia akan menjadi situasi yang lebih buruk apabila Faris ini menggunakan cara yang salah dalam memberikan cadangan dan kritikan terhadap sekolah serta pelajar-pelajarnya, dan akhirnya dia akan membawa keburukan sendiri ke dalam nama Faris tu dan juga keadaan hubungan kawan-kawan, guru-guru dengan Faris. Jadi itu yang saya risau dengan bila ahli-ahli kongres ini bersetuju untuk memberikan Faris ini tetap bersuara. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada saudara Haikal atas ucapan yang diberikan tadi. Maka dengan itu tamatlah sudah sesi pertama kita untuk kongres pada hari ini. Kita bergerak pula kepada sesi kedua yang insya-Allah lebih menarik dan hangat. Sesi kedua ialah sesi open mic. Saya akan membacakan soalan yang mungkin diberikan oleh para peserta, boleh untuk memberikan soalan dan saya akan insya-Allah baca soalan-soalan tersebut dan
para peserta ahli kongres juga boleh untuk bertanyakan soalan antara satu sama lain dan respon kepada mana-mana ahli kongres yang ingin diajukan soalan tersebut. Maka jikalau ada sesiapa ahli kongres yang ingin menanyakan apa-apa soalan ataupun mungkin para adik-adik sendiri boleh untuk berikan soalan tersebut dalam ruangan chat. Saya lihat saudara Wasim sudah pun raise hand, maka saya mulakan dengan saudara Wasim untuk memberikan sedikit pendapat ataupun silakan. Terima kasih. Bila kita tengok sesi sebelum ini, kita tengok ramai kebanyakannya bersetuju dengan usul hari ini. Jadi saya nak bertanya kepada sesiapa lah untuk menjawab bagaimana kalau Faris ini tetap memberikan kritikan, tetap memberikan komentar, beliau ni akan dipandang oleh guru-guru ataupun entiti lain sebagai kaki kritik. Kaki kritik hanya mengkritik, tetapi bagaimana perkara itu membawa kepada persepsi buruk terhadap pelajar tingkatan 1 sendiri. Saya nak tanya tentang perkara tersebut, dan adakah apabila beliau ini dikaitkan dengan kaki kritik ini, kita boleh untuk hentikan kritikan tersebut? Itu sahaja. Baik, terima kasih saudara Wasim. Ada mana-mana ahli kongres yang ingin merespon kepada kenyataan saudara Wasim itu? Baik, saya nak respon berkenaan dengan saudara Wasim, bagaimana orang akan pandang pelajar tingkatan 1 ataupun senang cerita Faris sebagai kaki kritik. Tapi saya rasa pertama sekali tidak mungkinlah ataupun susah untuk guru-guru memandang Faris sebagai kaki kritik, kerana tentulah bila Faris tingkatan 1 yang sudah mengkritik ataupun memberi pendapat berkenaan dengan isu-isu sekolah, ia merupakan satu perkara yang kita perlu untuk ambil berat, sebab pada peringkat tingkatan 1 dah nampak ada isu-isu sekolah. Tapi perkara-perkara ini boleh berlaku pada dalam kalangan rakan sebaya Faris, seperti pelajar-pelajar tingkatan 1 lain sebagai kaki kritik. Kerana perkara ini memang berlaku di sekolah tau. Dia apa orang panggil, ia merupakan satu realiti kat sekolah. Bila ada orang yang suka beri pendapat, ada orang suka bersuara, ada orang suka kritik, akhirnya kawan-kawan rakan sebaya mereka mengecam ataupun seolah-olah memanggil mereka ini sebagai kaki kritik. Sebenarnya perkara ini adalah satu perkara yang masalah. Tapi perkara ini juga boleh dielakkan apabila pertama daripada kalangan rakan-rakan sebaya sendiri perlulah menyokong Faris untuk memberikan pendapat ataupun bersuara, dan juga pendapat-pendapat yang diberikan oleh Faris itu sendiri perlulah dalam keadaan yang baik. Tidak boleh ada sebarang bentuk kecaman, benda perkara-perkara buruk seperti melibatkan emosi, mencarut dan sebagainya. Oleh itu dengan melakukan perkara ini, insya-Allah pelajar-pelajar rakan sebaya, guru dan semua entiti akan memandangnya sebagai satu perkara yang boleh diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Salahuddin atas pandangan yang diberikan. Ada mana-mana lagi ahli kongres yang ingin merespon? Saya nampak saudara Haikal ada bagi mesej di chat box. Silakan saudara Haikal. Jadi saya tadi saya sudah nyatakan kerisauan saya lah. Tapi jika kita lihat kembali lah, kenapa Faris ini perlu untuk tetap bersuara? Saya memikirkan di mana apabila Faris ini bersuara bukan kepada guru-guru sahaja. Terdapat entiti lain yang Faris ini bersuara, di mana kita boleh lihat daripada Faris ini menyatakan pendapat beliau kepada guru, menyatakan pendapat beliau dengan para senior maupun para rakan-rakan Faris ini sendiri. Jadi apabila ada golongan-golongan yang bukan dalam satu golongan saja, ada 3 golongan ini, saya memikirkan di mana apabila Faris ini bersuara, menyatakan pendapat, menyatakan cadangan untuk memperbaiki sekolah, ia dapat untuk memberikan
menimbulkan keadaan perbincangan dan diskusi antara Faris dan juga rakannya maupun guru-guru. Jadi inilah sebenarnya yang saya suka dan inginkan, kerana apabila kita berikan Faris ini bersuara, dan akhirnya Faris ini sudah pun memikirkan tentang keadaan sekolah, sistem-sistem yang berlangsung di sekolah. Jadi dengan secara tak langsung, bila Faris ini menyatakan pendapat, pihak kedua tersebut mestilah harus untuk memikir dan melihat sistem serta keadaan sekolah ini bagaimana. Jadi inilah yang akan mencorakkan budaya diskusi antara pelajar, antara guru dan juga antara para ahli senior sendiri. Dan akhirnya ini akan meningkatkan lagi kematangan bagi semua pelajar, dan akhirnya pelajar bukan sahaja berbincang berkenaan dengan e-sport, bukan sahaja berbincang berkenaan dengan kantin, malah berbincang dengan perkara-perkara yang lebih berkaitan dengan pelajar sendiri serta keadaan sekolah secara keseluruhan. Jadi itu pendapat saya lah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Haikal. Saya lihat Saudara Iman juga ada raise hand. Mungkin ada apa-apa perkara yang ingin disampaikan, Saudara Iman? Ya, ada Tuan Moderator. Tuan Moderator, saya suka nak merespon kembali kenyataan dikeluarkan oleh Saudara Wasim mengenai dengan stigma ataupun anggapan Faris ini ialah kaki kritik. Ya, saya betul, memang setuju. Memang akan ada segelintir pihak yang mengatakan Faris ini ialah kaki kritik. Tahu kritik sahaja dan sebagainya lah. Tapi saya percaya setengah pelajar memang akan ada yang mengatakan sedemikian, tetapi bukanlah semua pelajar yang akan melabelkan Faris sebagai kritik. Dan kita juga perlu faham, ada juga entiti-entiti lain yang masih lagi melihat Faris ini, melihat mereka-mereka yang memberikan pandangan ini, menghormati pandangan mereka, seperti guru-guru yang masih boleh mendengar suara-suara Faris ini, ataupun ibu bapa-ibu daripada PIBG dan sebagainya, ataupun staf-staf sekolah. Mereka-mereka ini juga ialah entiti yang terlibat dalam mendengar saudara-saudara, dalam mendengar pandangan yang diberikan oleh saudara Faris, dan saya percaya di mata mereka idea-idea yang dikeluarkan oleh mereka saudara Faris ini adalah idea-idea yang bernilai. Jadi oleh itu saya percaya masalah-masalah anggapan, kritik dan sebagainya ini bukanlah masalah yang perlu kita risaukan lebih-lebih lagi. Itu saja Tuan Moderator. Baik, terima kasih Saudara Iman atas respon yang diberikan. Saya ada satu soalan yang saya ingin ajukan kepada para ahli kongres berkenaan dengan ucapan Saudara Salahuddin yang suatu sesi substantif. Beliau mengatakan bahawa anak muda ataupun pelajar tingkatan 1 perlulah untuk menangguhkan segala pandangan mereka kerana mereka ini masih lagi baru dalam sekolah. Soalan saya adalah, adakah kita perlu untuk membenarkan sahaja semua mereka ini untuk dilatih untuk bersuara, ataupun mereka semua ni pada tingkatan 1 perlu untuk tunggu jadi masuk ke pimpinan pelajar, jadi ketua murid, jadi analis baru nak bercakap? Bagaimana kita nak pasti, adakah yang pertama ataupun yang kedua? Saya lihat Saudara Iman ada raise hand, dan juga Saudara Wasim. Saya rasa saya nak mulakan dengan Saudara Wasim dahulu. Baik, terima kasih. Jadinya tentang soalan daripada Tuan Moderator, saya berpendapat untuk kita teruskan ataupun kita biarkan sahaja pelajar tingkatan 1 ini tetap bersuara. Dan ini boleh juga dikaitkan dengan medan latihan pelajar-pelajar tingkatan 1 untuk terus bersuara, dan nanti pada peringkat bila mereka masuk ke badan kepimpinan ke mana-mana, mereka tetap akan menyuarakan pendapat mereka. Tetapi satu perkara yang perlu dititik beratkan adalah tentang cara penyampaian komentar itu. Maksudnya bagaimana komentar itu diajukan kepada satu pihak. Dan setiap pemberian komentar itu perlulah mempunyai sebab, dan cara penyampaian tidak boleh agresif. Tidak bolehlah tiba-tiba kita memberikan komentar, kita mencarut tiba-tiba. Itu adalah tindakan yang mengikut emosi semata-mata, dan sebenarnya kalau kita memberikan
peluang kepada tingkatan 1 untuk terus bersuara, sebenarnya perkara-perkara ini boleh titik beratkan dan tingkatan 1 tetap boleh, Faris tetap boleh untuk bersuara dengan cara yang baik dan ini boleh jadi medan latihan. Dan juga pelajar tingkatan 1 ni bolehlah kita katakan dengan tunas, iaitu tempat permulaan untuk kita memulakan diskusi pada awalnya supaya nanti pada peringkat tingkatan 4 atau tingkatan 5 mereka telah mencapai ataupun memasuki mana-mana badan kepimpinan, mereka sudah pun ada idea-idea yang bernas, mereka sudah pun ada pengalaman untuk berdiskusi dan perkara itu boleh diteruskan dalam badan kepimpinan, memberikan pendapat supaya badan kepimpinan ini dan juga Faris sendiri dan tingkatan 1 boleh memberikan kebaikan kepada sekolah sendiri dan juga masa depan mereka, insya-Allah. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada saudara Wasim. Saya lihat ramai peserta yang raise hand. Mungkin saya mulakan dengan saudara Munif dahulu. Terima kasih Tuan Moderator. Bagi saya lah, memberi pendapat dan menjadi badan kepimpinan itu adalah dua perkara yang berbeza. Dan saya juga berpendapat bahawa dengan kita memberikan suara kepada Faris itulah yang akan menjadi medium kepada latihan apabila beliau menjadi badan kepimpinan pada masa yang akan datang. Kerana apa? Kerana apabila kita memberikan Faris ini peluang untuk bersuara, beliau telah sedar, seperti yang saya telah katakan tadi, beliau telah sedar akan pelbagai perkara-perkara yang berlaku di sekolah. Contohnya seperti perkara MPP, Andalus dan sebagainya. Dan apabila beliau sudah meningkat kepada contohnya Form 4 dan sebagainya, beliau mampu untuk melontarkan idea dengan baik seperti mana saudara Wasim berkata tadi. Maka itu sahaja daripada saya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada saudara Munif. Saya juga lihat saudara Haikal ada resan. Silakan saudara Haikal. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit saja kali ini. Saya memikirkan juga di mana apabila pelajar tingkatan 1 ataupun kita boleh gelarkan dia ini sebagai tunaslah permulaan bagi perkara-perkara seperti ini, di mana saya yakin bahawa pendapat seseorang pelajar tingkatan 1 ini lebih natural ataupun lebih benar ataupun ikhlas lah, boleh dikira sebagai ikhlas, di mana tidak cenderung kepada mana-mana pihak. Dia tidak berpihak kepada pengawas, tidak berpihak kepada Andalus, kepada MPP dan sebagainya. Jadi ini idea yang baharu, idea yang bernas daripada seorang para pelajar tingkatan 1 ini ataupun tunas ini. Kita perlulah raikan dan mereka perlulah tetap bersuara supaya perkara-perkara yang senior nampak, dia tidak daripada kacamata senior mungkin perkara itu biasa, tetapi daripada kacamata seorang tunas, seorang pelajar tingkatan 1, mungkin perkara itu adalah perkara yang lain dan pendapat beliau lain terhadap suatu perkara. Jadi untuk kebaikan sekolah, saya percaya tunas ini boleh untuk mengubah dan memberikan cadangan yang lebih baik dalam keadaan pelajar sekolah tersebut dan juga badan-badan kepimpinan. Itu sahaja. Baik, saya juga terima kasih saudara Haikal. Saya juga lihat ada saudara Salahuddin juga ada raise hand. Mungkin kita boleh teruskan dengan saudara Salahuddin. Baiklah, Assalamualaikum. Saya rasa apa yang saya nak kata hari ini adalah saya bersetuju dengan apa yang saudara Haikal sampaikan. Bagaimana pendapat pelajar tingkat 1 adalah satu pendapat yang neutral dan tidak berat sebelah dan sebagainya. Dan saya juga ingin nak katakan bahawa isu-isu berkenaan dengan kecaman, peminggiran ataupun perlekihan daripada rakan sebaya ataupun senior dan sebagainya, perkara ini sebenarnya merupakan satu perkara yang kecil bagi saya sebab apabila kita bercerita berkenaan orang yang memperlekehkan, tak semua orang akan memperlekehkan beliau dan tak semua rakan sebaya beliau tidak akan menolak ataupun mengecam beliau. Kerana saya rasa perkara ini memang adalah satu perkara yang memang berlaku, cuma bukanlah satu perkara yang serius. Oleh yang demikian,
Faris memang tetap perlu bersuara kerana Faris lah yang akan membuka mata guru-guru dan rakan-rakan lainnya untuk menjadi ikutan kepada Faris. Contohnya apabila Faris ini memberi pendapat berkenaan dengan isu-isu kantin, isu sekolah yang kecil-kecil. Perkara ini sebenarnya dapat untuk memberikan motivasi ataupun memberikan satu idea kepada pelajar-pelajar tingkatan 1 yang lain atau pelajar senior. Oleh itu pelajar lain pun akan terikut dengan Faris dan perkara ini dapat untuk kita memperbanyakkan dalam kalangan tingkatan 1. Oleh itu perkara ini memang oleh itu pelajar tingkatan 1 ataupun Faris memang tetap perlu untuk bersuara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada saudara Salahuddin. Mungkin kita boleh panjangkan lagi diskusi dalam sesi open mic ini dengan soalan seterusnya. Soalan seterusnya adalah tentang medium untuk bersuara. Pada pendapat para ahli kongres, adakah medium seperti media sosial ataupun Twitter, Facebook dan sebagainya boleh untuk digunakan oleh para adik-adik tingkatan 1 untuk berbincang ataupun ada limitnya, adakah mereka ni tak boleh langsung bincang di media sosial? Apakah pendapat para ahli kongres? Ada sesiapa yang ingin respon kepada kenyataan itu? Baik, saya lihat saudara Wasim ada ingin memberikan pendapat. Silakan saudara Wasim. Jadi tentang soalan Tuan Moderator, saya masih lagi berpendapat untuk membenarkan ataupun kita tetap menggalakkan lagi diskusi ini berlaku walaupun kita menggunakan apa-apa medium. Dan apabila kita menilai ataupun kita dikatakan takut dengan kecaman, sebenarnya kecaman-kecaman inilah yang membangunkan atau menguatkan seseorang itu dalam memberikan pendapat kerana memang kita kebanyakan pihak melihat melihat kecaman-kecaman ini mampu untuk menakutkan orang yang memberikan pernyataan tersebut. Tetapi apa yang cuba disampaikan adalah memang setiap perkara kita akan terima kecaman. Tapi itu adalah pilihan kita atau pilihan Faris. Adakah kita ingin mengambil kecaman itu untuk langkah kita tambah baik ataupun kita ingin berputus asa? Dan saya percaya Faris ini tidak akan berputus asa. Faris ini tetap perlu untuk bersuara dan saya yakin pelajar-pelajar dalam ni peserta tingkatan 1, tingkatan 2 boleh untuk teruskan berbincang, memberikan pendapat walaupun orang dikatakan muda, sebenarnya kita memang perlukan idea daripada orang muda sekarang supaya idea itu boleh untuk membawa kebaikan sekolah dan kebaikan diri juga, sebabkan sekolah ini pun boleh dikaitkan dengan kita. Dan saya boleh untuk mengatakan bahawa masa depan memang kita nampak banyak kecaman, tetapi ingatlah kita tetap perlu kuat, tetap perlu untuk bersuara. Dan setiap pemimpin ada proses pembentukannya dan salah satunya adalah kita akan menerima kecaman. Dan kita tidak perlu takut orang kata kita akan dipinggirkan. Tak, pemimpin tetap akan kuat walaupun kita dikecam. Jadi saya sangat menyokong tindakan Faris ini. Baik, terima kasih saudara Wasim atas respon yang diberikan sebentar tadi. Ada sesiapa lagi ahli kongres yang ingin memberikan respon? Saya lihat saudara Haikal ada bagi. Silakan saudara Haikal. Ya, saya terus ingin respon kepada saudara Wasim tadi tentang kecaman. Kita perlu hadapi kecaman. Ya, saya setuju dengan saya fikirkan di mana kita tidak boleh dengan hanya kecaman orang, hanya kita diperlekehkan orang, dia sudah cukup untuk memberhentikan niat kita untuk memberikan cadangan penambahbaikan. Tidak boleh begitu. Sebab itu untuk kita menjadi pemimpin ataupun orang-orang yang hebat sekarang, kecaman itu mesti diberikan terlebih dahulu apabila mereka sedang dalam fasa permulaan. Jadi tidak
tidak itu adalah merupakan perkara yang biasa bila kita mendapat kecaman, dapat kata-kata orang. Tapi kita kena ingat bahawa kecaman itulah yang sepatutnya kita ambil dan menambah baik diri kita. Di samping itu meningkatkan lagi untuk motivasi kita memberikan cadangan dan bersuara terhadap pihak-pihak tertentu. Tentang soalan yang diajukan oleh moderator sudah tadi, saya percaya di dalam social media, saya percaya yang sekarang ini memang ramai para pelajar yang sudah pun memiliki social media tersendiri. Jadi tidak salah untuk mereka menggunakan platform tersebut untuk memberikan pendapat, memberikan cadangan tentang perkara-perkara yang ada di sekolah, kerana saya boleh untuk katakan di mana perbincangan boleh berlaku di social media juga, bukan boleh sama ada di antara kawan-kawan Faris maupun di entiti di sekolah luar ataupun orang-orang luar. Dan ini juga dapat untuk saling berkongsi pendapat tentang sesuatu tajuk. Contohnya, Faris bercerita ataupun menyatakan pendapat beliau tentang peraturan di sekolah. Jadi tentang peraturan yang Faris ini ingin perbaiki ataupun dan sebagainya. Jadi pendapat Faris itu boleh bila dia meletakkan di social media boleh untuk dikongsikan kepada para pelajar satu Malaysia maupun satu dunia ini, dan pelajar-pelajar di luar sekolah pun boleh untuk merespon kepada pendapat Faris ini, dan ini dapat untuk meningkatkan lagi lah keadaan diskusi tentang perkara yang Faris nyatakan. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Haikal. Saya kira kita semua dah puas dengar daripada peserta ahli kongres. Saya teringin pula nak dengar apa-apa soalan ataupun apa-apalah respon daripada para peserta yang hadir. Ada sesiapa peserta yang ingin menanyakan apa-apa soalan kepada ahli kongres? Kalau ada, boleh sama ada bagi soalan tersebut dalam chat box ataupun boleh juga turn on mic dan boleh memulakan. Siapa? Apa tu, ni nak soalan ni nak tanya pasal yang apa yang abang-abang bincangkan ke ataupun pasal competition ni? Pasal perbincangan ni dahulu. Untuk perbincangan pasal program, kita akan ada lagi sesi lepas ni, lepas habis sesi hari ni. Alright. Ada siapa yang ingin berikan soalan kepada mana-mana peserta kongres? Kat dalam chat bang. Ada chat. Usul kita pilih ke ditentukan. Saya kira banyak soalan yang berkaitan tentang program. Ya tak apalah, kita teruskan saja kepada sesi resolusi untuk sesi kongres simulasi kita hari ini. Maka daripada segala perbincangan dan juga pandangan yang diajukan oleh kesemua ahli kongres dalam sidang hari ini, ada beberapa resolusi yang kita boleh untuk setuju bersama. Pertama, semua orang hari ini ada hak untuk bersuara, tak kiralah umurnya ke tahap kematangannya, semua orang berhak untuk memberikan pendapat dan juga melontarkan pendapat tersebut. Kedua, ada beberapa limitasi kepada setiap lontaran ataupun pandangan yang diberikan itu. Pandangan yang diberikan perlulah tidak beremosi, jaga adab dan juga menghormati sesiapalah yang kita ingin mengajukan pendapat tersebut kepada. Yang ketiga sekali, kita bersetuju yang kematangan seseorang itu perlulah dia tidak datang tiba-tiba, maka kematangan itu perlulah dilatih dan juga diasah supaya seorang itu dapat untuk menjadi lebih matang pada hari yang seterusnya. Maka itulah resolusi untuk perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta kongres dan juga para peserta atas perhatian yang diberikan. Saya kembalikan kepada saudari pengurusi. Asyik kena saudara je. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudara Naufal. Sungguh hangat ya perdebatan dan juga kongres kita sebentar tadi.
betul macam hashtag kita dalam program ini, tunas tetap bernas. Saya percaya tunas adik-adik tetap bernas. Idea yang idea dan juga pandangan mereka perlu untuk dilontarkan. Jangan jadikan kecaman sebagai penghalang sebab kita berani kerana benar, takut kerana salah. Baiklah, kita teruskan lagi agenda kita pada hari ini dengan membuka ruang Q&A kepada para peserta. Bagi peserta yang mempunyai sebarang pertanyaan ataupun kekhilafan, boleh buka mic untuk bertanya ataupun boleh bertanya dalam ruangan chat. Ini Q&A untuk kongres kita 28 hingga 29 Disember nanti. Kalau ada soalan boleh buka mic ataupun tanya dekat bahagian chat sekarang ya. Okey, saya mempersilakan saudara Haikal untuk menjawab soalan-soalan yang dilontarkan oleh para peserta. Baik, terima kasih saudari Tuan Pengerusi Majlis. Kita lihat ada soalan daripada Anis Solhah. Usul kita pilih ataupun ditentukan. Semua dengar kan saya cakap? Dengar kan? Boleh dengar? Boleh? Baik. Usul kita pilih ataupun ditentukan. Jadi pihak kami akan tentukan usul-usul daripada senarai usul tadi yang saya telah pun lampirkan kepada anda semua. Ada enam usul secara total. Jadi akan ditentukanlah oleh pihak kami sendiri. Itu soalan. Ada lagi soalan daripada mana-mana pihak? Ya, persoalan nanti ada guru ke yang menyaksikan pertandingan? Okey, jadi sebenarnya pertandingan ni nanti kita akan adakan live ataupun siaran langsung. Kita akan buat di YouTube. Jadi contoh masa sidang 1 sedang berlangsung, kita akan live di YouTube. Jadi mana-mana siapa-siapa yang nak tengok dekat YouTube kami, nanti akan adalah sesi live kat situ. So ada guru ke yang menyaksikan pertandingan ni tu, mungkin akan ada guru. Saya pun tak pasti lagi, tapi mungkin ada kemungkinan yang guru-guru boleh untuk menyaksikan pertandingan ini. Siapa-siapa bebas untuk menyaksikan pertandingan ini. Bang, kalau ya, saya. Saudara Nick Amin, ada soalan? Mungkin saudara Nick Amin sedang mengalami masalah internet sikit. Jadi saudara Nick Amin boleh untuk tulis di ruangan komen ataupun cuba untuk open mic. Jadi sesiapa lagi boleh untuk bertanyakan soalan. Jadi saya boleh terangkan simulasi kongres adalah seperti yang saya dan ahli kongres yang lain tadi laksanakanlah. Akan ada 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi yang kami semua diberikan masa untuk memberikan pendapat yang akan dijemput oleh Tuan Moderator sendiri. Dan sesi kedua adalah sesi
terbuka di mana mana-mana peserta ahli kongres boleh untuk raise hand dan moderator akan berikan laluan untuk peserta tersebut cakap. Itu proses ataupun perjalanan kongres kita nanti akan berlangsung. Ada sesiapa lagi boleh menanyakan soalan? Macam mana dengan pembahagian kumpulan? Oh, pembahagian kumpulan. Seperti tadi masa saya terangkan suatu sesi taklimat, sudah pun saya lampirkan keadaan pembahagian kumpulan. Dah ada 3 kumpulan, di mana setiap kumpulan akan ada mentor dan peserta dalam setiap kumpulan adalah sebanyak 6 peserta. Jadi Maksudnya apa dia? maksudnya ahli kumpulan tu kita boleh tentukan sendiri ke macam mana? Oh, tidak. Sudah pun ditetapkan oleh pihak kami. Kumpulan sudah pun ditetapkan. Jadi, ada soalan dekat ruangan chat daripada Amal. Kalau lambat masuk dari 10 minit atau terkeluar lebih dari 10 minit, nanti peserta tu disqualified ke? Jadi, kita akan melihat juga peraturan ataupun syarat itu tidaklah begitu strict ataupun kita kena ikut juga 10 minit tu kan. Mungkin boleh saja lebih daripada 10 minit atas kalau peserta tersebut dah message saya ataupun mana-mana AJK kami message bahawa dia ada masalah teknikal ataupun dan sebagainya, mungkin boleh lagi lebih daripada 10 minit lah, tapi kami hanya meletakkan 10 minit itu supaya memperingatkan setiap peserta untuk cepat dan lekas membuat persiapan dan pembetulan peranti masing-masing. Jadi soalan untuk soalan daripada Anis Solehah, iaitu kumpulan tu untuk setiap sidang je kan, pendapat tetap individu kan. Jadi kumpulan itu setiap sidang di mana contohnya tadi saya sudah lampirkan kumpulan 1, 2, 3. Dan setiap hari, pada hari Isnin kita ada 3 sidang dan hari Selasa pun kita ada 3 sidang. Bermaksud satu kumpulan itu adalah peserta dalam satu kumpulan akan bermain dalam sidang yang sama. Jadi 6 orang dalam satu kumpulan itu akan berbincang sesama mereka lah. Jadi kumpulan ni pendapat adalah individu, dia tiada pun pendapat berkumpulan. Dalam kumpulan tu setiap peserta boleh menyatakan pendapat sendiri, tidak perlu pun mengikuti mana-mana peserta lain. Memang based on individu sendirilah. Jadi tadi saya ingat saudara Amin ada ingin memberikan soalan, pertanyaan. Saudara Amin boleh menanyakan kembali ataupun tuliskan di ruangan komen. Sementara kita menunggu saudara Amin, kita boleh lihat daripada saudari Amal. Sekali lagi, peserta paling popular nak vote di mana dan bila start voting. Jadi link untuk poll ataupun undian peserta paling popular ni akan diberikan oleh pihak kami. Ada link yang tersedia, link yang khas akan diberikan. Permulaan voting ataupun undian ini adalah semasa program pada 28 hari bulan 12. Semasa kumpulan 1 baru mula bersidang, kita akan keluarkan link untuk undi popular ini. Ini kerana bolehlah sesiapa yang ingin undi boleh boleh pergi dahulu ke channel YouTube yang kami live sidang 1, 2, 3 ini nanti, boleh lihat peserta mana yang mereka rasa paling layak untuk mendapat peserta paling popular ini. Ya, saudara Nick Amin boleh
ingin menanyakan apa-apa soalan? Saya nak tanya. Tu ada masalah internet kejap. Oh. Okey, tak apa. Saudara Amin ada mengalami masalah internet sekejap. Jadi setakat ini itu sahaja soalan yang saya terima. Ni. Ada sesiapa yang ya saya. Kalau ada orang ni, contohlah dia ambil tajuk alam sekitar. Ada orang yang lain tu macam ada berapa seorang dia lah. Dia pun ambil. Bolehkah digunakan yang orang tu ambil tu? Saudara Amin tak jelas lah. Boleh tanya sekali lagi? Ada internet lambat ni. Kejap. Ataupun saudara boleh type di ruangan chat. Itu lebih senang. Boleh. Okey, sementara kita tunggu saudara Amin kita tanyakan soalan, ada sesiapa lagi boleh untuk menyanyikan soalan? Jadi jika kita masih tunggu saudara Amin, dan jika tiada apa kalau ada apa-apa masalah, sebarang masalah yang dihadapi oleh para peserta, nanti mentor masing-masing akan membuat grup tersendiri, serta kan saya sudah membuat satu grup yang semua peserta ada di dalamnya, grup yang sekarang ni dekat WhatsApp. Jadi apa-apa makluman peserta ingin maklumkan kepada AJK bolehlah maklumkan kepada saya ataupun saudara Iman Hazim. Boleh kontak mereka ataupun mentor anda sendiri jika terdapat apa-apa masalah. Jadi nanti akan ada satu link baru saya akan masukkan dalam grup, di mana link tersebut akan menanyakan tentang gambar. Pertama, gambar peserta. Mana gambar ini kita perlukan untuk kita nak post di ataupun sebagai pertunjukan lah gambar peserta yang menyertai kongres ini. Dan yang kedua, kami juga akan minta alamat rumah masing-masing. Ini tujuan untuk kalau kita ingin memberi hadiah kepada para pemenang. Dan yang terakhir adalah gambar kelajuan internet. Jadi kelajuan internet ni bagaimana untuk kita tahu ialah dengan kita semua boleh pergi saja di Google Chrome ataupun mana-mana kita boleh search website untuk nak test internet adalah. Nanti ada speedtest.com ke, ada Ookla ke, boleh search je speed test. Jadi dengan bila kita sudah pun buat test kelajuan internet tu, diminta semua peserta screenshot dekat laptop ataupun dekat phone, boleh screenshot dan sertakan gambar tersebut di dalam link yang akan diberikan sebentar nanti. Jadi kita ada soalan daripada saudara Nik Amin kita tadi. Kalau ada seseorang ambil tajuk yang sama daripada seseorang yang dah menggunakan tajuk itu, boleh dikira ke dapat markah atau tak? Untuk menjawab, untuk menjawab persoalan saudara Amin kita, tajuk ataupun usul perbincangan ni memang satu kumpulan tu semua orang tu sama. Jadi contohnya lah, kumpulan satu akan diberikan tajuk berkenaan dengan teknologi. Dan teknologi itu adalah yang usul teknologi itulah. Dan kalau sesiapa ambil tajuk yang sama, dan antara satu kumpulan tu, jikalau dia boleh untuk dikira dapat markah lah
Kalau dia dapat tajuk yang sama kan. Memang tapi pendapat-pendapat itu boleh sama ataupun berbeza. Tapi masih lagi juri akan dikira markah. Diingatkan juga di mana setiap sidang, kan tadi saya sudah beri tentatif, yang setiap sidang akan ada usul yang berlainan. Contoh sidang pertama yang pada pukul 10, usulnya berbeza dengan sidang yang kedua pada pukul 11. So lain-lain lah. Semuanya dia memang pendapat itu boleh, peserta dalam satu kumpulan yang sama boleh saja memberi pendapat yang sama, yang berbeza, apa-apa pendapat beliau, tetapi tetap juga akan dikira oleh para juri kita. Diingatkan juga kepada semua peserta di mana keenam usul yang saya lampirkan semasa sesi taklimat tadi, semua usul tersebut akan dimainkan. Jadi tiada yang kita tinggal. Semuanya usul hari pertama akan berbezalah dengan usul hari kedua bagi setiap kumpulan. Saya harap itu menjawab soalan saudara Amin. InsyaAllah menjawab. Jadi ada apa-apa lagi pertanyaan, saya silakan kepada mana-mana peserta. Ya, daripada saudari Anis sekali lagi. Nanti sesi open mic memang panjang macam tadi ke? Jadi kita boleh lihat tadi agak panjang perbincangannya, tapi dia boleh berlaku panjang macam tadi. Sekiranya ada banyak peserta yang ingin mengeluarkan pendapat semasa sesi open mic, maka sesi open mic tersebut boleh untuk dipanjangkanlah. Tapi masih lagi ada had masa yang telah pun ditetapkan oleh pihak kami. Jadi insyaAllah memang takkan drag masa lah. Contoh dalam tentatif tu, kita akan ikutlah tentatif itu. Kalau kita start sidang kita pukul 10 dan dalam tentatif habis pukul 11, maksudnya kita tetap akan habis pukul 11. Tak ada yang terlebih dan sebagainya. Soalan pula daripada saudari Amal. Tak apa ke kalau sama idea? Ya tak apa kalau sama idea. Tapi cuma saya ingatkan kepada semua peserta yang skema kehakiman saya lampirkan kepada anda semua tadi ada berkenaan dengan idea dan isi para peserta akan diambil kira. Jadi jikalau idea yang sama itu boleh, tetapi mungkin markahnya sedikit kuranglah. Tapi tak apa yang kita boleh peserta boleh untuk lakukan, di mana peserta boleh untuk menghuraikan dengan lebih lagi jikalau idea sama dengan mana-mana peserta. Jadi ini juga akan dibantulah oleh para mentor masing-masing dalam kumpulan masing-masing. Dan contohnya kita boleh memberi contoh kalau idea saya dan idea saudara Iman tadi adalah sama, dia para juri juga akan mengambil markah. Tapi macam mana saya nak dapat markah yang lebih sikit ataupun dapat idea saya markah yang tinggi, kita boleh untuk huraikan dalam situasi contoh yang berbeza, situasi yang berbeza. Jadi itu pun akan diambil kira lah oleh para juri. Itu antara kita boleh buat kalau idea kita dah memang seakan-akan sama dengan peserta lain. Jadi ada soalan lagi kepada para peserta, boleh nyatakan di ruangan chat ataupun boleh buka mic.
Jadi jadi baik, kita nampaknya semua sudah pun faham dan jelas tentang program kita. Jadi tak apa kalau soalan baru timbul selepas daripada sesi bengkel ni, boleh nyatakan terus kepada mentor masing-masing ataupun boleh bertanya terus kepada saya ataupun saudara Iman Hazim yang telah pun ada nombornya di grup WhatsApp yang sekarang. Jadi saya serahkan kembali kepada Puan Pengerusi Majlis. Terima kasih semua. Baiklah, Alhamdulillah. Sebelum kita menamatkan sesi bengkel kita hari ini, diminta supaya semua peserta untuk buka kamera sebab kita nak ada sesi ambil gambar bersama-sama. Jadi semua boleh buka kamera dulu, kita nak ambil gambar sekejap. Okay, buka kamera. Semua boleh buka kamera. Nak ambil gambar kejap je. Oh. Okay. Okay. Dah, semua dah buka kamera. Okay. Okay. Semua